أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى ولجميع المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, inayah serta taufik daripada Allah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya ke atas kita. Allah menunjukkan kebaikannya terhadap kita. Allah memberikan keizinan kepada kita untuk merasakan kasih serta cinta daripada Allah terhadap kita, apabila kita ini sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi daripada kalangan hamba-Nya yang diizinkan untuk mengambil kebaikan daripada majlis ilmu. Maka atas kerana itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Allah masih lagi memberikan kebaikan ke atas diri kita, maka kita mestilah sentiasa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah di atas kenikmatan yang Allah limpahkan ke atas diri kita. Kerana sifat seorang hamba yang mukmin, dia sentiasa menzahirkan syukurnya kepada Allah pada setiap kali diberikan kepadanya kebaikan. Jangan kita jadi seperti mana orang-orang yang bila mana Allah berikan kebaikan kepadanya, kebaikan tu dia tak nak ambil, dia tinggalkan kebaikan tu, bahkan dia mengkufurkan nikmat kebaikan tersebut, seperti mana yang berlaku pada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, Allah ambil dia daripada kehinaan, daripada kekufuran, letak dia pada jalan keislaman, jalan yang penuh dengan kemuliaan. Akan tetapi bila mana dia tak menjadikan syukur ke atas nikmat kebaikan yang Allah berikan kepadanya, ketika mana Allah mengambil dirinya daripada tempat yang hina dan diletakkan pada tempat yang mulia, iaitu Islam, dan pada saat tu dia tak bersyukur, maka disebabkan itulah kehinaan yang Allah berikan kepadanya jauh lebih dahsyat dan berbanding pada ketika dia duduk dalam kekufuran. Dia faham? Bahasa mudah dia macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan jadi seorang VVIP. VVIP ni banyak tak dia punya kemudahan, kemuliaan kat dia? Banyak tak? Tiba-tiba sebab dia jadi VVIP ni, dia tak jaga benda tu. Faham? Bila dia tak jaga,
undang-undang peraturan yang ada pada nak jadi VVIP tadi ni, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tidak lagi memberikan hormat pada kedudukannya yang sepatutnya orang hormat. Orang pandang dia lebih hina daripada ketika dia bukan VVIP. Contoh, kita orang mengaji kan, buat perangai macam orang tak mengaji, orang akan kata apa? Mengaji saja perangai lebih teruk daripada orang tak mengaji, tak? Tapi cuba kalau orang yang tak mengaji buat perangai yang kita buat pada masa tu, orang tak kata apa. Contoh, orang tak pakai tudung, orang tak pakai tudung, mengumpat orang anggap benda tu biasa, tak? Tapi kalau orang tu pakai tudung labuh, purdah pula mengumpat orang akan pandang jelek, orang akan pandang hina dia, lebih daripada kehinaan orang yang mengumpat buat benda yang sama tapi duduk pada tempat yang hina. Boleh faham? Jadi atas kerana tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita Allah letakkan pada jalan ni, jalan ilmu, maka perkara yang kita kena jaga sungguh-sungguh supaya Allah tidak meletakkan kita pada jalan yang hina. Biarlah dengan kemuliaan yang ada pada Allah, disebabkan kita ni bersyukur, maka Allah tutup kehinaan yang ada pada diri kita. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita nak sambung bacaan kitab Aqidatul Najin kita, yang mana masih lagi duduk pada mukadimah kitab. Kita sambung pada baris yang kedua. Betul tak? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana pada pengajian yang lalu kita dah bincang tentang bagaimana kemuliaan, kepujian yang ada pada Allah, yang mana mustahil pada Allah itu ada segala sifat yang menyalahi akan kesempurnaannya. Jadi maha puji, segala puji bagi Allah ini, sehingga kan tidak ada suatu bentuk kecacatan, kelemahan atau kekurangan pada Allah yang menjadikan hilang segala bentuk pujian itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qadimul mukhalifu lima adahu minal kainat, al-baqi wa halikun kullu ma adahu minal makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan aku bersaksi, wa ashhadu, daripada perkataan syahidah. Bila sebut ashhadu, maknanya kita menyaksikan. Dan penyaksian ni dia bukan hanya sekadar pada pengakuan lisan, akan tetapi tanda bila mana kita menyaksikan, ianya mestilah datang daripada hati, datang daripada lisan, dan datang daripada perbuatan. Mana mungkin kita menjadi orang yang bersaksi ketika mana kita hanya menyatakan kesaksian kita hanya dengan lisan kita? Mustahil. Bila mana kita menyaksikan satu-satu peristiwa, contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita membenarkan penyaksian kita tu dengan tiga benda ni. Betul tak? Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nampak kawan kita ni pergi makan dekat kedai, satu kedai ni, kita nampak dia. Bila kita nampak dia makan kat kedai tu, kawan pun tanya, Mat, tadi ada nampak tak kawan kita ni? Kita pun kata, ish, aku ada nampak tadi dah. Tadi memang aku tengok dia tang tu tadi, kat kedai hujung tu. Aku call dia tak dapat. Bini dia kata dia tak ada kat rumah. Dia tak ada kat sini. Baik. Kita yang nampak kawan kita tadi ni, yang menyaksikan akan memang dia ada kat situ.
kita akan cakap tu dengan penuh keyakinan ke ataupun agak-agak? Faham? Jadi bila mana yakin kita tu, yakin sungguh dengan hati ni, memang kita pasti tu kawan kita tadi ni, dan kita akan membuktikan penyaksian hati ni dengan lisan kita, betul tak? Kita akan beritahu. Sebab kalau kita tak cakap, macam mana orang nak tahu yang kata kita tahu? Faham? Jadi kita akan cakap, dan bila kita cakap, kita akan membenarkan dengan perbuatan kita. Sebab aku pergi sana tadi. Nampak? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah ketika mana kita menyaksikan bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah, yang esa, melainkan hanya Allah semata. Jadi ketika mana kita membicarakan tentang penyaksian terhadap keesaan Allah yang maha sempurna, kita menyaksikan Allah yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tidak ada baginya lawan, yang tidak ada pada Allah ini yang setara dengannya. Bagaimana kita nak membuktikan penyaksian tersebut kalau hanya sekadar lisan yang membenarkan? Dia faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, maksud kata kita bersaksi Allah ini esa. Pertama kita nak bincang, Allah ni siapa? Kita kata Allah ni Al-Khaliq. Allah ini yang menjadikan. Jadi menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala yang mungkinat. Menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala yang baharu. Maksudnya apa-apa sahaja yang ada selepas Allah itu adalah daripada Allah. Betul? Jadi bila sebut tentang kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan kita ni siapa yang bagi jadi? Maka atas kerana kita ni dijadikan Allah, maka kita kata Allah itu Al-Khaliq. Boleh tak kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ada Tuhan selain Allah yang menjadikan makhluk yang lain daripada kita? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Takkan ada. Mustahil ada bagi Allah itu selain daripadanya. Mustahil. Pasal apa mustahil? Sebab kalau ada, mesti kita jumpa lah. Akan tetapi Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan kita yang konon-kononnya yakin Allah yang menjadikan. Jadi bila maksud Allah yang menjadikan, Allah boleh menghilangkan tak? Boleh tak? Ke tak boleh? Boleh tak? Allah boleh menjadikan dan Allah boleh menghilangkan. Baik. Maksudnya mutlak pemilikan itu pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita bercerita pada aspek kehidupan kita hari ini, pada perkara yang telah dijanjikan Allah dan Rasul, contoh rezeki. Sebab ni yang banyak orang runsing hari ini. Akhir zaman ni kebanyakan kita merunsingkan akan perkara yang telah dijanjikan. Ni fitnah. Duk risau tentang kiamat. Tuan-tuan, kiamat nak kena risau kan? Cuba bagi kat saya satu hadis yang Nabi suruh susah hati pada berlakunya peristiwa kiamat. Ada? Tak ada kan? Tak tahulah, saya mengaji bodoh. Tuan-tuan pandai pada saya lagi. Kod saya tak jumpa. Kod tuan-tuan alim pada saya lagi, tuan-tuan abang saya. Kod saya salah. Nabi tak pernah suruh kita runsing dengan akhir zaman. Nabi suruh kita berhati-hati dengan fitnah akhir zaman. Maksud berhati-hati ini, jaga diri agar tak terkena fitnah tersebut. Sebab perkara tersebut adalah perkara yang telah dijanjikan pasti berlaku.
Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad, dekat-dekat nak jadi kiamat ni, dekat-dekat nak keluar Dajjal, dia akan lalu musim kemarau. Tidak? Kan? Kita pun tengok sekarang ni dengan cuaca macam ni, kita pun kata ni tak lama ni, kita kena buat prep, kena buat persediaan, pi tanam pokok, belajar bela ikan, beli beras banyak-banyak, beli sardin, berbanyakkan simpan stok makanan. Ini berlaku tak hari ni? Orang pakat buat lah. Siap kata apa? Beli rumah, beli tanah atas bukit, nak korek, buat bunker duduk dalam. Bodoh kata. Orang mengaji, dia dengar begitu, dia kata bodoh. Kenapa bodoh? Benda Nabi sebut pasti berlaku, pasti berlaku. Hang elaklah lagu mana pun, pasti berlaku. Seperti mana orang yang cuba nak lari daripada maut. Kita pernah dengar tak satu kisah seorang raja, Allahumma salli ala Muhammad, dia ni seorang raja yang hebat. Punya hebat dia ni sampai tak ada orang berani nak lawan dia. Baik. Jadi satu hari dia pun duduk fikir. Dia kata aku ni semua benda ada dah kat aku, dia kata. Dan dia seorang raja yang zalim. Sebab dia, orang takut dengan dia sebab dia ni zalim. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata aku ni semua ada dah, dia kata. Duit, perempuan, kuasa, pengaruh, semua ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia kata satu benda aja, dia kata, yang aku nak elak, iaitu mati. Jadi dia pun arahkan rakyat dia kerah rakyat dia ni untuk buat satu bilik, yang dalam bilik itu cukup dengan keperluan makanan sepanjang hayat. Punya banyak, memang dia dah ready dalam tu dah. Dia letak, dia buat bilik, dan jalan nak masuk ke bilik tu pula, Allahumma salli ala Muhammad, dia suruh beberapa orang arkitek buat. Dan bila mana dah selesai buat, maksudnya kawan ni buat bahagian satu jalan ni sampai pintu ni, kawan ni buat pintu ni sampai pintu ni, kawan ni buat pintu ni sampai pintu ni. Jadi maksudnya orang hak buat pintu pertama tak tahu jalan pintu kedua, faham? Baik. Dan bila dah selesai buat, dia bunuh semua yang buat plan tu. Pasal dia kata apa? Aku tak mau malaikat maut tahu jalan nak mai ke bilik aku. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bila dah siap, dia duduk dalam bilik tu, dia lega. Dia kata apa? Akhirnya malaikat maut tak boleh cari aku, dia dah. Jadi pada dia duduk tengok bilik tu, tiba-tiba dia nampak ada satu lubang tau. Satu lubang. Dia pun kata, aku dah kata dah tak mau satu lubang pun. Buat lubang bersepah, dia kata. Nanti esok malaikat maut dia boleh, kalau dia terjumpa lubang ni, dia boleh masuk cari aku ni. Jadi dia pun pergi ambil, tutup lubang tu. Elok-elok tutup, tak lama dia mati. Pasal oksigen tak ada. Inilah orang-orang yang cuba mengingkari perkara yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan benda Allah dah takdir ni, macam mana usaha pun, dia takkan ubah. Melainkan pada perkara-perkara yang boleh diubah dengan doa. Antaranya apa dia? Musibah. Tidak. Tapi bukan pada perkara yang telah dijanjikan. Apa dia perkara yang telah dijanjikan? 4 perkara. Dan salah satunya adalah rezeki kita. Tapi pada ketika hari ini yang kita semua maklum dan kita semua ada pengetahuan tersebut, dan kita semua mengaku yang kita ni beriman dengan Allah. Kita mengaku yang kita ni bersaksi Allah tu Esa. Mana ada boleh lawan dia? Tidak. Kita ngaku tak? Kata ngaku. Aku, Allah tu maha berkuasa, kita kata. Akan tetapi cuba tanya balik diri kita, kenapa dalam keadaan kita mengaku keesaan Allah, kita mengatakan tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah, kenapa kita masih lagi risau pada perkara yang telah ditentukan ke atas kita? Tuan-tuan, duit dalam bank makin kurang, barang makin mahal. Tuan-tuan susah hati tak? Susah hati tak duit makin kurang? Susah hati tak?
Sebab kita susah hati, kita kata apa? Ish, aku kena meniga ni, aku kena melabur ni. Tidak? Kau tak buat? Kau tak setuju? Kau kata, tak Ustaz, saya memang jenis tak kisah lah tu. Sungguh kan? Kita susah hati lah. Sebab apa kita susah hati? Sebab kita duk bohong Tuhan hari-hari. Mengucap 2 kalimah syahadah sehari berapa kali tu tak? Dalam sembahyang pada tahiyat awal dan tasyahud akhir, kita mengaku bahawasanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum kira pada setiap kalimah azan, pada setiap kalimah iqamah, kita menyaksikan, kita mengaku konon-kononnya Allah itu Esa. Walhal hati kita langsung tak membenarkan perkataan tersebut. Hati kita tak merasakan. Sebab tu di sini disebut wa asyhadu, aku bersaksi. Penyaksian dia mesti dengan hati, lisan, perbuatan. Dia mesti 3 tu. Kalau hanya sekadar mengucapkan dengan kata-kata, itu bukan penyaksian. Itu hanya sekadar orang panggil, kalau orang Kedah kata gebang, sembang kosong kan. Kita kalau orang kuat gebang, kita percaya. Ada satu sekali saya tengok video dekat Facebook, sembang kat kedai kopi, order pun ayak, kawan belanja, saya ni kaya, dia kata, ada ketimah berapa puluh kilo dia dah simpan ya, cuma saya nak pergi buka, saya tak ada kunci. Bohong dia. Tak, kalau tak ada kunci, hang ketimah berlambak dalam tu, hang pergi cari tukang kunci ya. Dah boleh buka esok, bayar dah pakai mahal. Tak. Tapi makan orang belanja. Dia kata, saya ni anak raja. Dia kata, oh kambing. Rupanya kawan tu gila isim. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam itulah kita. Jadi sebab tu tak boleh kita ni berasa senang dengan diri kita dalam keadaan yang kita ni sedang mengkufurkan Allah tanpa sedar. Kita mensyirikkan Allah tanpa sedar. Hak ni bahaya tuan-tuan. Pasal apa bahaya? Sebab kematian akan datang pada diri kita pada bila-bila masa yang telah ditentukan oleh Allah ke atas kita. Yang mana dia akan datang pada keadaan kita tak tahu bila. Hatta bagi seorang banduan akhir pun, dia tetap tak tahu bila waktu mati dah. Banduan akhir, dia kata untung jadi banduan akhir ni pasal tahu waktu mati. Tak. Dia tetap tak tahu. Sebab siapa? Sebab waktu hukuman antara jam sekian, jam sekian. Dia tak boleh bagi tepat. Pukul 6, 1 minit, 42 saat. Tak ada. Tidak. Lepas solat subuh, maka dia akan digantung daripada jam sekian hingga jam sekian. Masuk pada saat tu pun, dia masih lagi tak tahu bilakah waktu yang paling tepat kematian akan datang kat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana kematian ini disembunyikan oleh Allah, tujuannya sebagai nak menjadikan kita ni sentiasa berhati-hati dalam pada nak bertemu dengan Allah. Jadi apa cara yang paling selamat untuk menjadikan kita ni dapat menghadapi kematian dengan baik? Itulah dalam suratul Kahfi ayat yang terakhir yang Allah sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Allah kata, siapa-siapa yang berharap sungguh-sungguh nak bertemu dengan Tuhannya. Sebab orang yang sungguh-sungguh berharap nak bertemu dengan Tuhan, dia akan buat persiapan. Tuan-tuan, kalau dengar khabar ni Sultan nak main melawat kampung kita, tapi bila tak tahu lagi. Tuan-tuan, orang yang betul-betul nak jumpa dengan raja kita, dengan sultan kita, tuan-tuan buat persediaan tak? Kan tuan-tuan buat loy. Buat persediaan tak? Tak tahu bila ni. Boleh jadi minggu depan juga dah. Boleh jadi bulan depan. Tapi antara tempoh tu lah. Boleh jadi tak jadi. Kita buat persiapan tak? Saya sebut macam tu kenapa? Pasal sini kan dekat dengan makam diraja. Orang duduk sini ni hebat daripada kerabat lagi. Pasal dia duduk level alam barzakh. Makam. Duduk kat kubur. Oh hebat no orang ni.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ni Allahumma salli ala Muhammad, yang lepas saya mai tu, saya mai bawa kereta sendiri. Saya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memang selalu pergi Limbung, tapi belah sini saya jarang jalan. Jadi masa nak balik malam tu, saya sesat kat depan makam. Saya tak nampak jalan keluar titi tu. Saya jalan-jalan, saya tak tahu, kata rupanya boleh masuk ke titi tu. Baru tak sat ni saya tahu. Tu dia berkata, bantu saya kata, Ustaz, mata kena hijab ni kata ni. Tu saya kata, buat macam mana? Saya bukan orang makam. Allah senang sangat. Tu kata, tuan-tuan orang hebat. Bukan senang nak duduk sebelah kubur. Makam diraja tu. Kan? Bukan kaleng-kaleng orang kata. Allah senang sangat. Jadi itu keadaannya. Keadaan orang yang benar-benar mengatakan dia yakin sungguh-sungguh Allah ni Esa. Jadi tuan-tuan pilih ya. Tuan-tuan nak jadi orang yang hanya sekadar sembang kosong ke, nak jadi orang yang betul-betul yakin. Orang yang benar-benar yakin, tanda dia mempersiapkan diri dengan amal soleh. Sebab Allah kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Dia akan buat amal soleh, Allah kata. Dan Allah sambung, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dia takkan mensyirikkan Allah dalam ibadah dia. Itulah orang yang benar-benar yakin, orang yang benar-benar mensaksikan bahawa Allah itu Esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahdahu la syarikalah, iaitu yang Esa tidak ada padanya apa-apa pun yang serupa dengannya. Dengan Allah ni dia tak ada yang serupa, yang setara tak ada. Sebab kalau ada yang setara bagi Allah, maka lemahlah Tuhan. Sebab tu kalau tuan-tuan kaya, tuan-tuan patut tak rasa hebat. Sebab kalau tuan-tuan boleh pakai Mercedes, orang kaya lain pun boleh pakai Mercedes ya. Tak ada dalam dunia ni sebuah kenderaan yang dibuat untuk seorang manusia, tak ada. Betul tak? Jadi hebat tang mana? Saya punya kereta limited edition. Dalam Malaysia ada sebiji Memang dalam Malaysia sebiji. Dalam dunia, jadi hebat tang mana? Tak ada hebat lah. Jadi bagaimana kalau kita kata Allah itu ada yang serupa dengannya dan kita kata dia hebat? Tak boleh. Faham? Tuan-tuan boleh faham kan? Ke nganga saja ni? Benda kita cerita dia benda tauhid kan? Tauhid ni dia tak boleh langsung ada ragu-ragu. Tuan-tuan ragu-ragu sikit batal akidah tuan-tuan. Jangan buat main tu. Sebab tu perkara yang meragukan tinggal. Ni jalan selamat tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit. Dengan sebab ada duit, tuan-tuan ragu-ragu dengan Allah, tinggal duit tu, mampu buat. Saya dulu mula-mula buka sekolah ni tu tuan-tuan. Mula-mula buka sekolah tu. Dah kali pening kepala. Pasal apa pening kepala? Duit asyik tak cukup. Saya pun jumpa dengan guru saya minta nasihat. Saya tanya, salah ke saya ambil yuran ni? Masa tu saya ambil yuran tuan-tuan, tak mahal. Sebulan 50. Tu pun dalam bentuk infak. Tapi macam saya duk beritahu, saya bukan orang kaya tuan-tuan. Saya bukan orang yang ada duit harta banyak, tak ada tuan-tuan. Kereta saya dulu 2 kali kena tarik. Sedih punya susah. Pasal apa? Kena tarik pasal saya duk bayar sewa kelas dulu. Saya punya tempat mengaji tu, sekolah saya tu, bayar sewa dulu. Kereta saya tangguh. Saya passion saya macam tu. Saya akan selesaikan hak sekolah saya dulu, ada lebih baru guna kat saya. Kalau tak ada, saya nganga. Orang tak tahu ni. Orang tak nampak. Orang nampak hak senang. Orang nampak hak lah ni. Hak susah dulu ni, orang tak nampak. Jadi saya pening tuan-tuan. Pening. Saya tahu macam mana nak buat ni kata. Dengan nak bayar sewa lagi, apa semua. Dengan anak bini pun nak kena belah. Masa tu bini saya, alhamdulillah lah, baru seorang. Masa tu. Sekarang pun alhamdulillah baru 2. Tuan-tuan doa lah, kokok jadi 4. Allah SWT. Tapi tak mahu lah, cukup lah dekat 2 lah. Saya 2 pun, bini nombor 1 tolong cari tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat nak kahwin 2 ni senang. Dia akan jadi susah kalau tuan-tuan buat sendiri. Saya ni sebab Allah dah takdir macam tu dah tuan-tuan.
Sebab tu kata seronok hidup dalam takdir Allah ni. Hidup dalam takdir Allah ni seronok dah. Allah atur semua. Dan dia bagi ikut pada apa yang keperluan kita. Tuan-tuan pergi cari, tuan-tuan pening kan? Saya tak cari, situ saya tak pening. Alhamdulillah lah, bini-bini saya dia boleh keluar sekali. Kadang mereka keluar tinggal saya seorang-seorang kat rumah. Sedih juga. Patut suami tinggal bini, ni bini tinggal lelaki. Bang, kami keluar pergi makan sana. Pergi. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi saya pening, tuan-tuan, suruh pening. Duit tak cukup kan. Saya tanya guru saya, salah ke saya ambil yuran ni? Saya kata salah lah. Dia kata tak salah. Ambil yuran tak salah, pasal kita ada kos nak tanggung. Tapi yang salah dia apa dia? Bila kita menjadikan yuran sebagai jalan keluar pada setiap masalah kita. Tuan-tuan boleh faham? Tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan pergi kerja. Bila pergi kerja, bos janji nak bagi gaji, betul? Kan? Bila tuan-tuan dengar janji bos nak bagi gaji, tuan-tuan rasa yang menyelesaikan masalah kewangan tuan-tuan, bos yang bagi gaji ke? Ataupun Allah yang mentakdirkan tuan-tuan dapat gaji? Ni, benda sama tuan-tuan, rasa tak sama. Hak ni yang masalah, rasa ni. Nak bagi hilang macam mana? Jadi, bila guru saya cakap macam tu, saya balik fikir. Dan saya buat satu keputusan. Saya kata, saya duk minta sumbangan, minta gaji, minta yuran tu pun Allah SWT, yuran dalam bentuk infak bulanan tu pun tak cukup juga. Jadi senang saya tak payah minta, saya kata. Balik-balik saya terus habaq dekat semua pelajar saya kata mulai bulan ni kata tak payah bagi infak bulanan RM50 tuan-tuan. Tuan-tuan main mengaji sudah. Masa tu ustazah pakat pening. Oh, rumah saya pening, dia kata. Abang, nanti kita nak bayar sewa macam mana? Nak bayar kereta lagi semua. Saya kata dari minta pun tak ada. Baik tak payah minta, senang. Minta tak cukup, tidak. Baik tak payah minta. Jadi pada saat kita tahu memang kita tak cukup lah, kita akan minta kat siapa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh faham? Masa tu kita akan minta kat siapa? Jadi inilah yang dikatakan kebergantungan tadi ni. Perkara yang boleh mendatangkan keraguan pada Allah, kita tinggal tuan-tuan. Inilah yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa agaknya Nabi tak terima ketika mana Jibril tawarkan kepada Nabi untuk tukarkan gunung Uhud menjadi gunung emas? Kenapa agak-agak Nabi tak terima? Sebab Nabi nak ajak dekat kita. Kalau aku terima benda tu, maka hampa semua akan senang kena tipu dengan dunia. Sebab pada masa tu hampa akan rasa dunia ni boleh tolong hampa. Jadi sebab tu Nabi tak terima. Bukan kerana Nabi tu takut jadi ragu-ragu dengan Tuhan, tak. Tapi sebab Nabi yakin dah. Nabi tahu dah, Allah tak pernah mensia-siakan hamba yang benar-benar mengharapkan pertolongannya. Lepas tu tuan-tuan, kalau dulu kita banyak buat dosa, jangan putus asa dengan rahmat Allah untuk berubah. Allah dia tak pernah tengok salah kita tuan-tuan. Dia tak pernah ingat pun apa dosa kita setelah mana kita taubat. Taubat pula mesti dengan taubatun nasuha. Taubat yang nasuha ni kata ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut, dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut, dalam kitab Minhajul Abidin pada disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dia kata orang yang taubat nasuha ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua syarat. Yang pertama, dia kena berazam sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut. Itu syarat taubat nasuha tuan-tuan. Yang pertama, dia kena azam sungguh-sungguh, aku tak mau ulang. Syarat taubat nasuha yang kedua, dia mencari jalan supaya dia tak ulang lagi salah tu. Faham tak? Tuan-tuan, kan kita duduk seorang-seorang, kita senang buat dosa, betul? Jadi sebagai cara tak mau kita ulang dosa pasal duduk seorang-seorang tadi ni, kita cari orang duduk sekali. Siapa dia orang duduk sekali? Kita cari orang baik ya? Kalau duduk sama-sama dengan kita, orang isap dadah, duduk dengan orang isap dadah, dia isap dadah boleh tak? Tapi kalau orang isap dadah duduk dengan polis, berani isap dadah. Boleh faham ni? Itu cara nak taubat nasuha. Dia tahu dah, kalau aku berkawan dengan kawan yang buat dosa sama dengan aku mesti buat balik. Cari orang yang boleh menghalang dia daripada buat dosa tadi ni.
Sebab itulah jalan nak mendapatkan taubatun nasuha. Jadi daripada situ Allah tengok ada usaha kita. Dan Allah tengok bukan sehari dua, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu kalau baru berubah hari ni, jangan terus nak harap dapat esok. Aku dah tinggal dunia, meskipun Tuhan tak bagi. Memanglah dia tak bagi terus. Saya bagi contoh sini, tuan. Tuan-tuan ada anak-anak. Nah, anak tuan-tuan ni buah. Nah, dia buah. Jadi dia pun minta, ayah nak duit 100. Kira kita nak anak kita jadi baik, kita akan kata apa dah? Jadi baik dulu baru aku bagi 100 dia. Tidak. Nah, anak ni rasa buah terus jadi baik dengar kata, tuan-tuan terus bagi duit kat dia. Kalau tuan-tuan bagi bodoh. Tidak. Kita takkan terus bagi lah. Kita akan tengok betul ke ada ni. Dan kita kenal anak kita. Kita tahu ni berlakon ni. Dan kita tahu ni betul sungguh-sungguh ni dia berubah ni. Tapi kita tetap tak bagi. Macam tu Allah Ta'ala. Allah bila mana dia tunggu, bukan maksud dia tak tahu. Dia tahu. Dia tahu hamba aku ni memang betul-betul nak berubah. Tapi dengan sifat kebesaran yang ada pada dia, aku nak tengok hamba tu aku. Itu kesempurnaan yang ada pada Allah. Itu sebab bila kita cerita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, dia besar kan maksud dia. Nah, benda ni kalau tuan-tuan faham sungguh-sungguh, tuan-tuan akan rasa, ya Allah, besarnya Engkau ya Allah. Kita akan rasa. Kita akan rasa, ya Allah, tak ada apa-apa aku ni, sungguh-sungguh tak ada apa ni. Tuan-tuan, peganglah duit banyak mana pun, duit tu bukan tuan-tuan punya. Kita hari ni merungut pada perkara yang diinginkan nafsu. Duit tuan-tuan, tuan-tuan ada 10 juta dalam akaun bank, duit tuan-tuan kan? Tanda duit kita bila kita boleh guna. Tuan-tuan kalau duit 10 juta duduk dalam bank, duit tuan-tuan kan duit bank, masuk dalam bank jadi duit bank. Bukti dia pukul 12 malam bukan boleh buka duit pun. Kata duit tuan-tuan. Kalau duit kita pukul berapa pun boleh buat keluar. Tak? Ustaz, saya simpan bawah katil Ustaz. Bila masa pun saya boleh keluar. Main masuk kawat. Kalau duit kita kawak nak main ambil boleh? Barang kita nak ambil apa? Simpan-simpan bawah katil, kawak tak masuk, anak-anak yang makan. Sibuk simpan duit, sibuk. Duk kena bohong pun tu. Simpan. Seronok. Oh, banyak kosong. Wow, dia dah. Kan, dia tengok banyak. Oh, ada 5 angka, 6 angka. Seronok Tengok geran tanah tu dia bubuh penuh meja. Oh, seronok Akhirnya mati esok tanam dekat tanah wakaf ke, tanam dekat tanah kita. Tuan-tuan nak belagak apa? Tuan-tuan ada rumah kat sini, kan, rumah dalam kampung ni. Kampung ni kampung apa ni? Kampung Makam Diraja. Okey, kat dalam kampung Makam Diraja, tuan-tuan mati. Tanam kat dalam laman dekat ruang tamu rumah kita ke tanam kat mana? Belagak apa kan? Oh, ni tanah aku, orang tak boleh masuk. Siap marah orang parking depan tanah. Bukan parking atas tanah kita, parking depan kan. Sakit hati. Mati-mati esok tuan-tuan, tanam kat mana? Kubur tanah wakaf ke tanah kita? Hak tu pun kena minta izin. Kalau tuan wakaf tanah tu tak bagi duduk, tuan-tuan boleh tanam kan tu? Lepas tu nak buat belagak. Tak apa, tanah aku banyak, tanam kat tanah kita sendiri. Boleh kan? Boleh? Kalau tuan-tuan boleh buat hebat. Tak boleh kan? Jadi mana hak kita kan? Jadi bila kita kata kita saksi bahawa Allah itu Esa, Allah itu sempurna, Allah itu tidak ada setara bagi dia, tidak ada sekutu bagi dia, maka kenapa kita nak kena ragu-ragu dengan dia? Kenapa kita nak kena rasa, ya Allah? Faham tak? Jadi sepatutnya pada setiap takdir Allah kita seronok dan percayalah tuan-tuan. Perkara saya sebut ni tuan-tuan, tuan-tuan takkan faham melainkan tuan-tuan tinggal dunia. Saya pun bukan kata saya baik, saya pun tak tinggal dunia juga. Kadang-kadang dia main rasa teringin. Kan? Kadang tengok orang pakai kereta lebih daripada kita teringin juga. Saya teringin tuan-tuan. Tengok orang lalu naik Alphard lalu sebelah, kan? Tak full spec tu. Tengok lampu dia, oh, insya-Allah lawanya, kalau aku boleh bawa kan seronok. Dia main juga rasa tu.
Tapi setiap kali dia main, istighfar balik, astagfirullahalazim. Istighfarlah, doa ada ni pun okey dah. Tapi kalau dapat pun alhamdulillah, rasa betul. Duk berlawan tu. Tu kata mujahadah. Tu ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, macam mana cara nak bagi hilang? Tuan-tuan, takkan boleh hilang kan? Sebab benda ni benda nafsu. Sebab tu hidup ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia bukan cerita tentang bagaimana nak menjadi seorang yang sempurna seperti malaikat. Tapi hidup ni dia menceritakan tentang bagaimana kita mampu untuk membendung keinginan nafsu kita. Inilah perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita yang sebenar-benarnya adalah mengawal nafsu kita daripada mencari perkara yang tidak diredai oleh Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Al-Qadimu, yang qadim. Allahumma salli ala Muhammad. Al-mukhalifu lima adahu minal kainatil baqi wa halikun kullu ma adahu minal makhluqat. Yang mana tidak ada sekutu bagi Allah itu lagi yang qadim. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, selama-lamanya lah tidak ada sekutu bagi Allah. Dia takkan main pada bila keadaan sekalipun. Tak ada tempoh, tak ada satu ketika nanti Tuhan ni dia akan main sekutu dia, tak ada. Selama-lamanya macam itulah keadaan Allah Ta'ala. Pasal tu bila mana berlaku kiamat, Allah matikan semua, sehingga akan para malaikat maut pun Allah perintahkan untuk mati. Maka pada masa tu Allah berfirman, mana dulu orang yang kata hebat, mana dulu orang-orang yang kata dia ni kaya. Allah berkata pada dirinya sendiri sebagai nak membesarkan dirinya. Dan boleh tak lemah tak Allah? Kalau Allah tak kata macam tu, Allah tetap tidak lemah. Tidak ada satu benda pun yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Masuk punya hebat Allah Ta'ala ni pada ketika tidak ada langsung makhluk yang hidup pada masa tu. Allah tidak tergugat kedudukannya. Tuan-tuan ada pangkat datuk contoh. Bila tuan-tuan ada pangkat datuk, tuan-tuan sepatutnya ada pengikut tu. Tiba-tiba datuk tak ada pengikut, tak ada pengikut, tak ada harta. Lemah tak datuk tu? Lemah. Orang akan pandang apa kat kita? Datuk saja miskin. Tidak? Lemah tu? Tu makhluk. Tapi Allah, kalau kita nak kata Allah hebat sebab banyak makhluk bawah dia, pada ketika hari kiamat nanti Allah matikan semua sekali. Lemah tak Allah pada masa tu? Ada tak orang boleh kata lemah Tuhan, padan muka hang. Hang kata hang hebat sangat kan? Padan muka hang. Lah hang tak ada makhluk, tak ada orang sembah hang. Boleh ada orang boleh kata tu kat dah? Takkan berlaku tuan-tuan. Hebat dah sampai taruh tu. Tapi tuan-tuan rasa Allah hebat? Mulut dengan sembang tak rasa pun. Tidak? Time tengah mengaji ni rasa. Balik mengaji lagi. Balik mengaji lagi, tengok nasi lemak, tengok kopi O. Kopi O lagi hebat pada Tuhan. Tidak? Aku kalau tak kena kopi O ni mati tu. Jaga tuan-tuan. Kataan tu syirik tu. Tuan-tuan selalu kata betul tak? Jaga. Benda tu semua nak kena jaga. Allah senang. Baik. Sama juga orang kata dia tak ada kerja. Aku kalau tak ada kerja habis aku. Orang gila tak ada kerja hidup tak? Pernah jumpa orang gila pening kepala hari-hari, duit tak ada dah. Siapa gila nak? Kita ke orang gila? Orang gila berjalan, sepeda pun tak ada, kan? Selipar pun tak ada, duduk jalan pening kat luar. Kan? Pernah dia duduk pusing, aku ni duit tak ada ni, tak ada. Tak nak lah. Kita ni yang konon-konon tak gila ni yang pusing. Baik. Tu guru saya kata, siapa gila? Allahu Akbar. Baik. Mukhalifu lima adahul minal kainat.
yang bersalahan bagi segala yang lainnya daripada segala kainat. Maksudnya tak ada yang serupa dengan dia. Takkan ada langsung. Al-Baqi, yang kekal hanyalah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud nak cari hak serupa dengan Tuhan, takkan jumpa tuan-tuan. Takkan jumpa. Baik. Wa halikun kullu ma adahu minal makhluqat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fana'lah bagi tiap-tiap barang yang lain daripadanya, minal makhluqat, daripada sekalian makhluk. Maka selain daripada Allah tidak ada yang baqi. Jadi yang baqi itu hanyalah milik daripada Allah. Jadi bila kita sedar akan hakikat ni tuan-tuan, maka kita takkan sesekali berani nak membesarkan diri kita daripada Allah. Kita takkan berani untuk merasakan kita ni mampu melawan takdir Allah. Sebab kita sedar hakikatnya yang kekal hanyalah dia. Hakikatnya yang maha sempurna hanyalah dia. Hakikatnya yang maha berkuasa hanyalah dia semata. Jadi wayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita nak selesaikan masalah hidup kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ubahlah cara hidup kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada satu benda pun yang bila Allah takdirkan ke atas kita ianya menjadi sia-sia. Tak ada tuan-tuan. Takkan ada tuan-tuan. Takkan ada satu benda pun yang buruk ke atas diri kita, melainkan itulah tanda kasihnya Allah. Sebelum saya tangguh tadi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pagi tadi ada seorang ni mai jumpa dengan guru saya. Dia mengadu. Dia kata, dulu saya duit banyak Ustaz. Duit saya banyak, tapi saya bolehlah sedekah banyak, tapi saya kena tipu dengan kawan lah, apa semua buat. Saya bankrupt, dia kata. Dan ni dia kata nak sedekah 100, 200 pun payah, dia kata. Jadi saya sedih lah, dia kata. Kawan-kawan saya pakai Ferrari, kadang saya minta 500 je untuk tolong tahfiz ni, dia kata. Tapi tak mau. Dia pun kata tak boleh, nak kena audit lah apa semua. Saya sedih lah, dia kata. Dia kata, guru saya dengar, guru saya senyum. Saya ada kat belakang kawan tu pun, saya senyum lah. Sebab kita faham satu benda, kebaikan Allah Ta'ala. Apa kebaikan Allah, tuan-tuan? Allah ni, bila dia kasih kita, tuan-tuan, dia takkan hijab pada kita ni kebaikan. Macam mana caranya? Kalau dulu kita sedekah 1000 dalam keadaan kita ada simpanan 100,000, tuan-tuan, pahala dia kalau nak dibandingkan dengan kesusahan orang yang hanya ada RM10 dan bersedekah RM10, tuan-tuan, pahala siapa besar ni? Pahala siapa besar ni? Hak RM10 ke hak RM1000 tadi? Hak RM10 lah. Pasal hak RM10 dia bagi, hak dia ada. Dia bagi-bagi tu habis lah, tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan dah pencin, tak ada kerja macam tu, gaji tak ada lah, kan? Adalah simpan duit sikit-sikit, jadi duk rasa macam hidup lama lagi ni, kata. Belanja sikit-sikit lah, pedor-pedor, kata. Kukuk boleh tahan lagi 100 tahun. Tengok-tengok esok mati badan kau, tak sempat guna duit. Esok anak kita seronok, alhamdulillah bapak aku mati lah, dapat duit. Minta maaf, tuan-tuan, saya cakap mungkin tuan-tuan terasa hati, tapi inilah realiti tuan-tuan kena terima, tuan-tuan. Anak-anak kita esok bila kita mati belum tentu dia ingat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu kita ni, anak-anak kita esok ingat kita ke tak lepas mati? Senang sifir dia mudah. Ni guru saya ajak, saya kongsi kat tuan-tuan. Nak tahu anak-anak kita esok lepas kita mati, dia ingat dekat kita ke tak? Tengok pada ketika kita menjadi anak, tuan-tuan. Masa kita hidup sekarang, kita ada cucu, kita ingat lagi tak mak ayah kita? Faham ni? Tuan-tuan ingat tak mak ayah kita? Tuan-tuan rasa tak berjasa mak ayah kita tu pada hari ni? Kalau kita boleh lupa mak ayah kita, anak-anak kita macam mana? Apa yang kamu bagi, itu yang kamu dapat. Saya hari ni alhamdulillah, setiap kali mengajar saya niat pahala untuk mak ayah. Pasal apa? Sebab almarhum ayah saya dulu ni, setiap hari dia tak pernah lupa untuk bacakan Yasin dan tahlil untuk mak dia.
Dia tak nak lupa dah. Saya saksi, saya tengok sendiri. Setiap pagi tuan-tuan, baca Yasin, dia baca tahlil. Setiap pagi lepas subuh tuan-tuan. Setiap masa dia ingat mak dia. Jadi atas sebab kebaikan daripada mak dia, bila almarhum ayah saya meninggal, Allah anugerahkan perkara yang sama dekat dia. Bahkan lebih, pasal saya mengajak tuan-tuan. Saya mengajak, saya niat pahala kat dia. Jadi tuan-tuan, kalau nak anak-anak, ingat kat tuan-tuan, nak anak-anak tak merugikan harta tuan-tuan. Masa tuan-tuan ada sekarang ni, tuan-tuan bagilah khidmat pada mak ayah kita. Masa kita dapat faraid dulu, kita enjoy perhabis kita tuan-tuan. Misal tak? Misal tobat lah. Yang duk ada sekarang ni, mulai hari ni sedekah niat untuk mak ayah kita. Jangan niat untuk kita tuan-tuan. Niat mak ayah. Minta maaf dengan mak kita dalam doa, minta doa. Ya Allah, tolonglah bagi tahu kat mak aku minta maaf. Pasal dulu aku lupa kat dia. Aku tak mau anak-anak aku lupa kat aku, ya Allah. Apa sahaja pahala yang aku ada, ya Allah, aku hadiah kat dia. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat benda tu nanti. Ni ilmu tuan-tuan. Jadi bayar dalam hati Allah SWT, saya kira cukup sekadar tu. Khususnya saya pada malam ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat ke atas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasihankan kita dan Allah kurniakan taufik ke atas kita. Jangan pernah kita berhenti mengharapkan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebab daripada usaha kita yang berterusan untuk mencari keredaannya, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keredaannya pada saat kita nak dijemput pulang kembali kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi bulan depan. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.